di situ Saya rasa dah habis dah hadis tu. Kita mulakan hadis 163. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza amma ba'du. Ya, Masya Allah. Hari ini kita berada pada Kitabul Iman, muka surat 163, hadis yang ke-4-3. Di situ. Asas Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajji wa sawmi ramadana muttafaqun alaih. Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina di atas 5 perkara. Pertama, bersaksi bahawa tiada yang layak disembah, yakni tiada Tuhan, tiada ilah. Ilah terjemah dia yang layak disembah atau Melayu panggil Tuhan. Ilah tu Melayu terjemah dia Tuhan. Tiada Tuhan atau yang layak disembah selain Allah. Dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah dan pesuruhnya. Kedua, mendirikan solat. Ketiga, memberi zakat. Keempat, menunaikan haji. Dan kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Yang meriwayatkan hadis ini ialah Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Quraisy Al-Adawi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ni anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab dan daripada Arab Quraisy, daripada kabilah Adawi. Beliau memeluk Islam bersama ayahnya di Mekah sedangkan ketika itu beliau masih kecil. Hadats Nafi', seorang ulama, Sayyidina Nafi' mengatakan bahawa Ibnu Umar berkata, Aku dibawa kepada baginda untuk menyertai Badar. Sedangkan ketika itu aku berusia 13 tahun. Nak pergi perang Badar umur 13 tu nak pergi dah Badar. Lalu baginda tidak membenarkan daku. Dan begitu juga pada peperangan Uhud. Ketika itu daku berusia 14 tahun. Baginda tidak mengizinkan daku. Dan baginda mengizinkan daku menyertai peperangan Khandaq ketika aku berusia 15 tahun. Maksudnya 15 tahun tu umur balik lah. Pada umumnya bagi seorang lelaki kalau tidak bermimpi, ihtilam, bermimpi, berhadas besar, maka dia masih lagi dikira tidak balik. Jadi umumnya umur balik tu 15 lah. Jadi sebab itu balik tu barulah Nabi benarkan dia menyertai peperangan di waktu usia 15 tahun semasa peperangan Khandaq. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis daripada Nabi. Selain itu beliau juga meriwayatkan hadis daripada Bilal, Rafi' bin Khudayj, Zaid bin Sabit dan ramai lagi sahabat. Beliau wafat pada usia 72 tahun. Pada tahun ke-72 Hijrah. Maknanya di kalangan sahabat. Telah saya beritahu dahulu. Kebanyakan rawi-rawi di kalangan sahabat, periwayat-periwayat hadis di kalangan sahabat usianya muda. Dalam usia yang muda. Sebab apa? Kalau orang muda ni dari segi meninggal tu lambat lagi lah. Tahun 72 Hijrah. Tahun 72 Hijrah. Jadi dia Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijrah. Maksudnya beliau hidup selepas Rasulullah wafat 61 tahun lagi. So 61 tahun tu dalam masa yang begitu lama lah. Dan apa maksud dia? Maksudnya
hadis-hadis yang dia riwayat daripada Nabi, maka ramai lagi orang yang bermanfaat akan mendengar hadis daripada beliau sendiri. Kalaulah sebab itu Allah Ta'ala buat macam tu tertib dia. Sahabat-sahabat yang bersama Nabi, yang usia tua, yang banyak bersama Nabi, tidak banyak meriwayatkan hadis. Kalau banyak meriwayatkan hadis, maka umat akan rugi. Dari sudut tu umat akan rugilah. Sebab Sayyidina Abu Bakar hidup selepas Rasulullah wafat 2 tahun je. Dalam masa 2 tahun tu berapa ramai saja yang dari sudut periwayatan hadis akan mengambil manfaat riwayat tersebut. Ni sampai 61 tahun. So dengan begitu lama lah. Dengan begitu lama. Jadi sebab itu sahabat-sahabat muda ni banyak meriwayatkan hadis. Di kalangannya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik. Malik tu tak beriman. Malik mati bukan dalam Islam. Apabila ibu Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Ummu Sulaim, selepas tu berkahwin dengan Abu Talhah. Dan beliau telah mendapat anak bernama Abdullah. So Abdullah tu adik tiri Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Di kalangan sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau hidup selepas Rasulullah wafat ialah lebih kurang 89 tahun. 90 tahun. So 90 tahun tu begitulah lama. Maksudnya orang yang lahir 70 tahun selepas Rasulullah pun, bila dia dah balik, boleh riwayatkan hadis pada usia 89 tahun. 70 tahun selepas Rasulullah wafat. Dia 89 tahun. So dapat mendengar lagi hadis daripada sahabat yang mana mendengar terus daripada Nabi. Maknanya sanad dia pendek. Sanad dipanggil sanad ali. Kalau kita orang-orang yang belajar hadis ni, makin pendek sanad kita nak sampai ke Rasulullah, maka makin tinggilah sanad itu. Dipanggil sanad ali. Kalau kami nak sampai ke Rasulullah, nak sampai ke Imam Bukhari, 24 atau 25 orang guru. So, Imam Bukhari nak sampai ke Rasulullah, sama ada 3 guru, 4 guru atau 5 guru. So, sanad kita dalam 29-28 untuk sampai ke Rasulullah. 28 orang guru. Maknanya sanad ini, riwayat tadi berterusan. Ada ustaz ke ustaz meriwayatkan daripada ustaz, fulan meriwayatkan daripada fulan, sehinggalah hadis itu sampai ke Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Umar antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ramai di kalangan akabirin sahabat yang meriwayatkan hadis hanyalah sedikit sahaja. Antara mereka Sayyidina Abu Bakar, dan beliau hidup lebih kurang 2 tahun setengah selepas kewafatan Rasulullah. Umat tidak dapat mengambil manfaat periwayatan beliau kerana tempoh masa yang sangat singkat itu. Oleh itu tertib Allah Ta'ala ialah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada kalangan sahabat yang muda. Contohnya Sayyidina Abu Hurairah yang paling banyak riwayat hadis. 5,275 hadis. 5,275 hadis. Paling banyak tu. 2,000 lebih. 2,000 suku. Meriwayatkan hadis 5,275 hadis. Dan Abu Hurairah ni meninggal setelah 49 tahun Rasulullah wafat. Maknanya 50 tahun. Pada tahun 59 Hijrah. Nabi SAW. Datang. Sayyidina Anas sewaktu kewafatan Nabi berusia 19 tahun. Beliau hidup selepas Rasulullah lebih kurang 80 tahun. Selepas kewafatan Nabi. Dalam tempoh yang panjang ini, membolehkan ramai orang boleh menerima hadis langsung daripada mereka yang mendengarnya daripada Nabi. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Anas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Mereka inilah orang-orang yang mendekati Nabi. Sayyidina Abdullah bin Abbas,
Oleh kerana Abdullah bin Abbas ni anak saudara Nabi. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi sebab dia anak Sayyidina Abbas. Tapi makcik dia Maimunah. Maimunah ni adik-beradik isteri Abbas iaitu Ummul Fadl. Ummul Fadl ialah mak kepada Sayyidina Abbas. Jadi Ummul Fadl adalah makcik kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas kalau tengok di sebelah Nabi, sebelah bapanya ialah sebelah bapanya sepupu, sebelah maknya anak saudara. Sepupu sepapat je lah, keluarga je. Okey. Sayyidina Abdullah bin Abbas duduk bersama Sayyidatuna Maimunah, iaitu ibu saudara beliau. Sayyidina Abdullah bin Umar duduk bersama Sayyidatuna Hafsah, kakak beliau. Sayyidina Anas ialah khadam Nabi yang merupakan anak kepada Ummi Sulaim yang merupakan mahram Nabi. Dia Sayyidina Anas ni dia boleh masuk rumah, semua rumah. Rumah isteri ni boleh masuk rumah ni sebab dia mahram. Lain tu mahram dari sudut keluarga je. Abdullah bin Abbas duduk rumah Ummi Maimunah. Abdullah bin Umar duduk rumah kakak dia. Maksudnya itu mahram dia. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud khadam Nabi, iaitu sewaktu Nabi dalam perjalanan. Nabi bila nak bersafar, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lah yang akan menyediakan semua persiapan Nabi. Sayyidina Abu Hurairah duduk kat masjid saja. Begitu. Allahu Akbar. Abdullah bin Mas'ud merupakan khadam Nabi semasa safar. Mereka inilah orang-orang yang mendekati Nabi dan banyak mendengarnya daripada baginda. Nabi SAW. So balik kita kepada hadis tadi. Nabi kata bunia. Bunia ni apa maksud dia? Asas. Bagi sesebuah bangunan, dia perlu ada asas dia. Bagi sesebuah bangunan, dia perlu ada asas dia, foundation dia. Kalau tak ada asas, kalau tak ada foundation, bangunan tu tak dapat ditegakkan. Bangunan tadi tak dapat ditegakkan. Misalnya, ni, kondo ni, apartmen ni, tinggi dia berapa puluh tingkat, 25 ke, 30 ke. So, foundation dia tu kena 30 tu. Kalau foundation dia 5 tingkat, 5 saja, so boleh diri 5 saja. Jadi, banyak mana foundation, begitu teguhnya, barulah teguhnya bangunan tadi. Barulah teguhnya bangunan tadi. KLCC 88 tingkat. So dia punya foundation tu mesti 88 tingkat. Kemampuan untuk menanggung 88 tingkat. Kalau dia buat 50, setakat 50 saja. Jadi sejauh mana foundation dia, seteguh itulah bangunannya. Kadang-kadang kalau orang buat rumah atau bukit tu, foundation dia tu lebih mahal daripada rumah tu lagi. Foundation dia nak buat sampai juta. Rumah setengah juta. So foundation dia kuat. Jadi Nabi kata buniyal Islam. Islam ni dia tertegak di atas foundation dia. Dalam Islam ada 5 perkara besar. Imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarah, akhlak. Imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarah. Dalam 5 ni, yang mana menjadi foundation. Yang dikatakan asas kepada Islam. Ini hadis ni nak ceritakan. Dalam hadis ini, Nabi SAW telah membuat perumpamaan dengan suatu yang ghair mahsus, bukan bentuk fizikal, dengan perkara yang boleh dirasai. Islam seperti Nabi kata Islam itu diasaskan kepada 5 perkara. Rukun Islam 5. Tapi basic Islam berapa? Islam tadi. Rukun Islam. Jadi buniyal Islam. Jadi buniyal Islam. Jadi gitu. Jadi tengok Islam diumpamakan sebuah bangunan. Jadi buniyal Islam tu tertegak. Islam tu diasaskan oleh 5 perkara. 5 perkara tu berapa dalam 5 perkara tu? Begitu.
Islam diumpamakan sebuah bangunan. Yang penting bagi semua bangunan ialah asasnya. Islam ini di bawah dan tidak nampak. Keseluruhan Islam terbahagi kepada 5 perkara. Imaniyat, perkara yang bersangkut paut dengan keimanan. Dan satu lagi ibadat. Dan satu lagi muamalat, jual beli, muamalah hari-hari. Ketiga, keempat muasyarah, macam mana cara kehidupan, berjiran dan sebagainya. Dan akhlak, dari sudut akhlak. Lafaz Islam yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah dinul Islam, agama Islam. Agama Islam. Cara hidup Islam. Beza dengan lafaz hadis Jibril. Jibril tanya, akhbirni anil Islam. Al-Islam situ lain. Al-Islam sini lain. Al-Islam tu hanya 5 perkara saja. Syahadah. Syahadah 1. Kedua, sembahyang. Ibadat. Sembahyang. 5 perkara tadilah Islam tadi. Itu Islam. Jadi, iaitu hadis Jibril maksudnya rangka Islam sahaja terdiri daripada 5. Ad-din, agama Islam dalam hadis ini bermaksud 5 perkara penting. Imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarah, akhlak. 5 perkara ini kembali kepada 2 sahaja. Kalau 5 ni syahadah, iaitu syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keduanya ibadat. 4 lagi ibadat. 1 iman, 1 imaniyat, 4 ibadat. Jadi maksudnya Islam tu diasaskan dengan 2 benda saja. Iman dan ibadat. Foundation dia tu iman dan ibadat. Imarah dia tu. Bangunan tu 3. Muamalat, muasyarah, akhlak. Dia di situ. Bila bawah tu 2, iman, maknanya asas Islam 2, iman dan ibadat. Iman dan ibadat ni orang tak nampak. Orang tak nampak banyak mana orang tu sembahyang. Banyak mana orang tu puasa. Banyak mana orang tu puasa. Dalam ibadat, orang tak nampak pun. Iman, banyak mana orang tu kuat iman tak nampak. Tapi orang nampak apa? Bangunan tadi. Bangunan tadi apa dia? Muamalat orang Islam. Macam mana jual beli orang Islam. Menipu ke? Macam tu. Muasyarah. Macam mana cara kehidupan. Maksudnya kejiranan. Macam mana sikap-sikap kejiranan. Situ orang tengok. Situ orang tengok sebelah rumah macam mana. Kalau duduk di rumah teres. Kalau pokok kita masuk sikit ke rumah dia dah marah dah. Ataupun tempat parking dia tak bagi orang parking dah. So orang akan tengok muasyarah tu. Orang akan tengok muasyarah tu. Ada satu tempat tu, tempat adik kita tu, rumah dia end-lot. Bila end-lot tu, ada satu tempat kosong. Jadi bila apa tu? Bila hari Minggu dia parking tempat end-lot. Dia tak parking depan rumah dia, dia parking end-lot. Lepas tu sepatutnya tetamu datang sebelah tu, bolehlah parking situ tak? Dia parking tempat end-lot. Depan rumah orang tak parking je lah. Dulu lagi tak bagi orang parking rumah dia. Alah, jiran bagilah orang mari parking pun sekejap je nak mari rumah. Tak, dia parking tempat end-lot dah tu. Tempat kosong. End-lot kan, rumah tu kosong. Dia parking tempat end-lot. Dia tak parking depan rumah dia. Dia parking tempat end-lot. Maksudnya rumah dia tak ada dah orang nak pergi parking. Dalam rumah dia tu beranda tak ada dah orang nak pergi parking. End-lot dia dah parking dah. Sedangkan end-lot tu bukan rumah dia pun. Dia tempat kosong je. Sebab bila end-lot adalah kosong satu buah rumah. Di antara rumah dengan rumah tu end-lot kosong. Tempat end-lot tu dia parking. Dia ambil parking situ. Begitu sangat berkiranya. Hidup berjiran. Itu muasyarah. Nabi SAW beritahu, kalau kita nak kenal satu orang tu dengan 3 benda. Satu ialah kita berjiran dengan dia.
Satu, kita berjiran dengan dia. Baru kita tahu macam mana kita berjiran dengan dia. Susah ke, tak susah ke. Ada jiran yang susah. So Islam tu orang akan tengok dari segi kejiranan, muasyarah tadi. Dalam sudut muasyarah, berjiran tu. Dan kedua Nabi kata bermusafir. Bila kita ni pernah bermusafir dengan dia. Sebab Nabi kata al-musafir qit'atum minal azab. Bila satu orang tu bermusafir, dia sebahagian daripada azab. Apa maksud azab? Kalau duduk kat rumah semua senang, nak apa dapat. Musafir ni kita akan dapat ala kadar je lah. Sekadar yang baik je. Ada sikit, maknanya semacam mana nak dapat kat rumah tak dapat masa musafir. Susah, musafir ni susah. Jadi dalam musafir tu, dalam kesusahan tu, ada tak orang tadi dia boleh memberi kesenangan pada saudara dia. Kita tahu kalau kita pergi haji dengan dia, contoh dia. Macam mana muamalah dia dengan kita? Susah, senang kita tak. Dan satu lagi, bila kita berniaga dengan dia. Muamalah niaga dengan dia. Bila kita jadi partner dia, dia jadi partner kita. Macam mana partner kita? Susah ke senang? Jadi Islam tu, jadi bangunan Islam. Bangunan Islam ialah 3. Muamalat, muasyarah, akhlak. Itu bangunan Islam. Foundation Islam 2. Iman dan ibadat. Banyak mana iman kita, banyak mana ibadat kita orang tak tengok. Tapi orang tengok muamalah kita. Oh, Pak Haji tu dia kata menipu. Kepiah atas kepala, menipu. Pak Haji tu menipu. Mana dalam muamalat dia tu. Dalam muamalat dia. Jadi Islam, orang tak tengok banyak mana ibadat dia. Tapi orang tengok macam mana urusan muamalat dia. Jadi 5 perkara itu kembali kepada 2. 5 tu 2 je. Nabi kata buniyal Islam. Sebab kita nak terjemah pada bunya tadi. Islam tadi diasaskan 2 je, iaitu iman dan ibadat yang merupakan asas bagi bangunan. Bangunannya ialah baki yang 3 lagi. Asas bagi bangunan. Bangunannya ialah baki yang 3 lagi. Bangunan tu sendiri. Bangunan tu dipanggil imarah. Imaratul Islam. Bunyadul Islam. Bunyadul Islam. Basic Islam. Foundation Islam itu bunyad dia. Dan satu lagi bangunan. Bangunan itu maksudnya imaratul Islam. Imarah Islam. Iaitu muamalat, muasyarah dan akhlak. 3 perkara ini dipanggil imaratul Islam. Iaitu bangunan Islam. Orang akan tengok Islam tu atas bangunan tadi. Dan bangunan Islam tu muamalat. Orang akan tengok muamalat orang Islam macam mana. Orang akan tengok muasyarah orang Islam macam mana. Orang akan tengok akhlak orang Islam macam mana. Sebab hak nampak tu orang akan tengok. Hak tak nampak, orang tak kisah pun. Jadi oleh itu manusia tidak dapat lihat Islam kerana hanya melihat muamalat dan akhlak yang tidak betul. Hadis menyebut 5 amalan itu kembali kepada 2 kerana syahadah itu imaniyat. Dan 4 baki lagi itu adalah ibadat. Syahadah. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadah iaitu kita bersaksi dalam hati bahawa tiada yang layak disembah selain Allah. Dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu sebagai hamba dan rasulnya. Mana kita bersaksi, beriktikad lah. Bukan setakat kita lafaz saja, kita beriktikad. Tiada yang layak kita sembah melainkan Allah. Maka dalam iktikad tadi, kita tidak boleh menyengutukannya. Itu akidah. Kita tak boleh menyengutukan. Kita tidak boleh menyengutukan Allah SWT dengan sesuatu. Jadi, itu maksudnya bersaksi dalam hati. Maksudnya dalam hati kita jangan ada syirik. Di luaran tu bolehlah lafaz, tapi dalam hati Allah tengok akidah kita.
Dan juga Muhammad beriktikad. Apa maksudnya beriktikad? Bahawa Muhammad itu adalah kalimah iman. Muhammadur Rasulullah bukan kalimah amal sahaja, tapi dia kalimah iman. Apa i'tiqadnya? Nabi kata, wa annahu la nabiyya ba'di. Lepas aku tak ada lagi nabi. Apa maksudnya? I'tiqad kita, siapa mengaku dia nabi, atau siapa percaya orang tu nabi, dia bukan Islam lah. Misal contoh dia Qadiani. Agama Qadiani. Qadiani ni satu agama di Pakistan. Ghulam Ahmad Qadiani. Dia mengaku nabi. Dia mengaku nabi. Dan ramai pengikut dia mengaku nabi. Dia nabi. Dan dia sembahyang. Qadiani ni di Malaysia kita dah enakmenkan bahawa dia kafir. Sebab apa dia kafir? Dia percaya ke Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Cuma wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu dia nafi. Dia kata Ghulam Ahmad Qadiani itu nabi. Itu Qadiani tu, sebab tu kita dah enakmen dah di Malaysia ni. Qadiani tu kafir. Kalau tuan-tuan pergi Pakistan, dia ada masjid Qadiani. Dia sembahyang jemaah pun. Jemaah. Dia sembahyang jemaah. Tapi kafir, bukan Islam. Dia sembahyang masjid Qadiani. Di Malaysia ni pun nak buat masjid Qadiani lah. So dia di sana open lah masjid Qadiani. Hal besar masjid dia. Dia sembahyang jemaah. Sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isya jemaah. Tapi dia bukan Islam lah. Mungkin dia menganggap dia Islam lah. Tapi bagi kita dia tak Islam lah. Sebab penyaksian dia tu. Dia percaya bahawa Ghulam Ahmad Qadiani adalah Nabi. Orang yang mengaku dia Nabi, kafir. Dan orang percaya kepada dia tu seorang Nabi, orang pengikut dia tu juga kafir. Nah, tu pengikut juga kafir. Kemudian di Malaysia, Rasul Qahar. Rasul Qahar. Dia kata dia dapat wahyu. Tapi dia tak kata Nabi, dia kata dia Rasul. Sebab apa? Dia kata Nabi dah habis dah, Rasul tak ada. Rasul tak habis, Nabi je habis. Ya? So, dia kata pada mengaku Nabi, baik aku mengaku Rasul. Sebab apa? Wa annahu la nabiyya ba'di. Lepas aku, Nabi kata, lepas dah aku tak ada lagi Nabi. Dia kata Nabi Muhammad mengatakan secara zahir bahawa tak ada Nabi selepas dia. Tapi Rasul, okey lah. Tak ada. Mesti ada lagi. So, macam tu pun orang boleh kena tipu. Percaya. Percaya. Qahar tu sebagai Rasul. Kafir. Cuma, di Malaysia dia kira ajaran sesat lah. Tapi kalau ikut akidah, kafir lah. Akidah, kafir. Begitu. Jadi, itu maksudnya iman, syahadah tadi. Dan sifat seorang Nabi itu Rasul, Nabi serta Rasul. Maksudnya apa dia? Nabi serta Rasul. Satu Nabi yang dihantar tadi adalah semestinya daripada golongan manusia itu. Dia bukan malaikat. Nabi itu bukan malaikat, telah kita bahaskan. Dan itu sebab itu dia ada sifat ubudiyah, sifat penghambaan. Dan satu lagi, sifat Rasul, iaitu sebagai pembawa risalah Allah. Dan kedua-dua sifat yang ada pada Nabi, sifat ubudiyah dan sifat risalah adalah sempurna. Setiap Nabi Allah memanggilnya dengan nama mereka. Wahai Musa, wahai Ibrahim. Tapi Nabi kita dikhitab, yakni dipanggil dengan lafaz nubuwah dan risalah. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Dia kata, wahai Rasul Allah. Wahai Rasul Allah. Ya ayyuhar rasul. Ya Rasulullah. Jadi sebab itu Allah Ta'ala melarang sahabat dan umat ini
memanggil nama Nabi dengan panggilan Muhammad. Panggilan Nabi dengan nama Muhammad, Allah tu larang panggilan Nabi dengan nama Muhammad. Pada hadis Jibril, kita telah bagi tahu di situ. Tak boleh panggilan Nabi dengan paling. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kamu jadikan seruan atau panggilan Rasulullah di antara kamu seperti seruan atau panggilan sesama kamu. Wahai Muhammad. Tak boleh. Allah tak perintah. Allah larang daripada itu. Jangan panggil nama Nabi dengan nama Muhammad. Panggil dengan nama, sebab Allah khitab Nabi itu, ya ayyuhar rasul. Maka sahabat akan panggil Nabi, ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Ya Habib Allah. Bukan ya Muhammad. Tak. Itu biadab namanya. Itu biadab. Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Biadab. Sebab itu sahabat bila dikhitab kepada Nabi dengan panggilan, ya Rasulullah. Ya Habib Allah. Ya Nabi Allah. Tak. Ya Muhammad. Biadab. Orang tak ada adab. Allahu Akbar. Fa'in lam taf'al fama ballaghta risalah. Wallahu ya'asimuka minan nas. Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya. Dan Allah jualah maha memeliharamu daripada segala kejahatan manusia. Itu ya ayyuhar rasul. Katanya, ya ayyuhan nabi. Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu. Harridil mu'minin alal qital. Na'alal qital. Wahai Rasul, cukuplah Allah menjadi penolongmu dan juga pengikut-pengikutmu dan orang-orang yang beriman. Wahai Nabi, perangsangkanlah orang-orang beriman untuk berperang. Ini barulah untuk angkat senjata. Tapi di Mekah, kufu aidiyakum. Tak boleh angkat senjata lagi. Tahan tangan kamu. Jangan buat apa-apa pun. Walaupun orang menyusahkanmu. Tapi bila sampai di Madinah, so perintah ni dah datang. Harridil mu'minin alal kuffar. Alal qital. Okey. Nabi juga mempunyai sifat ubudiyah yang sempurna. Kerana hanya mereka yang mempunyai sifat ubudiyah sahaja dapat menunaikan perintah secara sempurna. Jadi sebab itu, bila Allah Ta'ala nak bagi perintah kepada umat ini melalui baginda, so Allah Ta'ala akan khitab Nabi dengan panggilan hamba. Sebab orang yang berjiwa hamba sahaja boleh menunaikan perintah dengan sempurna. Sebab dia rasa kerdil. Hamba ni dia rasa kerdil. Hamba ni dia tak ada apa. Kalau hamba manusia tu, dia tidak memiliki diri dia. Hamba. Kalau sistem penghambaan hamba tu, diri dia pun dia tak memiliki. Diri dia pun orang lain ambil. Orang lain jaga. Itu hamba kepada makhluk. Kalau hamba pada Allah, maknanya kita ni kerdil. Tak ada apa. Tak boleh nak buat apa. Terlalu kerdil dan terlalu hina. So Allah boleh buat apa saja pada kita. Sebab kita hamba dia. Dan orang yang berjiwa hamba ni lah yang boleh menunaikan perintah dengan sempurna. Satu orang raja, Mahmud. Dia mempunyai satu orang hamba yang nama dia Ayaz. Nama dia bukan Ayaz. Nama dia Ayaz. Dan Mahmud Al-Ghaznawi. Satu raja semasa pemerintahan Ghaznawi di Afghanistan.
Nama dia Ayas. Ayas ni satu orang hamba. Hamba kepada Raja Mahmud. Tapi oleh kerana dia ni bagus, Raja Mahmud naikkan dia pangkat. Daripada hamba, dia merdekakan. Lepas tu jadi pegawai istana. Lepas jadi pegawai istana, jadi ketua pegawai istana. Lepas tu lantik jadi menteri. Lepas last kali, maksimum dah orang kedua. Lantik wazir a'la, menteri besar. Wazir a'la lah, lantik jadi menteri kepada raja lah. Dan Ayaz ni dia disukai oleh Raja Mahmud. Menteri lain tak suka kat dia. Sebab dia kata Ayaz ni mengada. Tapi Raja Mahmud sangat sayang pada Ayaz. Dan Raja Mahmud panggil orang lain dan nak beritahu pada menteri-menteri lain kenapa dia suka Ayaz ni. Orang yang bernama Ayaz ni. Maka Raja Mahmud panggil semua menteri. Maka Raja Mahmud telah beritahu pada khadam dia bawa buah limau hak paling masam. Bawa buah limau paling masam. Potong dan bagi. Bila satu orang tu dan bila raja bagi pada menteri buah limau, menteri tu rasa mulut dia, muka dia berubah. Masam. Makan masam. Makan semua masam. Jadi last kali dia bagi pada Ayaz. Ayaz ambil buah limau tu. Ayaz makan. Ayaz buat muka manis. Raja Mahmud kata, biar betul. Semua orang masam kau manis. Semua orang masam kau manis, dia kata. Biar betul. Orang lain semua muka tarik manjam. Muka memanjam masam. Bila Ayaz makan, dia macam seperti buah yang manis. Raja Mahmud sendiri was-was. Biar betul, takut tersilap bagi kot. Ni yang kena yang manis. Raja Mahmud ambil makan buah tu masam. Kata masamnya. Masam dia kata. Buah limau masam. Kadang buah limau masam ni, dia tak ada makan pun. Dia tanam je. Tapi kita orang pergi di, mana tu? Kita orang pergi di Spain. Musim buah limau. Dia tepi jalan tu pokok-pokok limau tu. Tapi jatuh buah limau banyak. Saya kata kenapa tak ambil? Ni pokok cuma tanam saja nak nampak cantik. Buah dia orang tak makan. Masam dia Allah saja yang tahu. Dia sebagai satu perhiasan saja. Kat Spain tu satu perhiasan saja dia kata. Orang tak makan ni, Ustaz jangan makan. Saya tanya orang, kenapa tak makan? Buah cantik. Saya nak try sekali. Hak jatuh tu saya ambil. Tanpa pengetahuan orang situ. Saya belah. Tak boleh nak letak. Bukan masam. Payau lagi. Masam. Buah masam. Jadi Raja Mahmud tanya Ayaz. Kenapa dia kata? Dia kata, kenapa kamu makan buah tu manis? Semua orang lain makan buah tu masam. Kamu makan macam buah tu manis. Ayaz kata, tuanku, saya tak lihat buah tu, saya lihat siapa yang beri buah tu. Dari tangan siapa buah itu diberi. Jadi tuanku yang beri. Maka tuanku yang beri, saya rasa benda tu manis. Kadang perintah Allah tu berat. Tapi bagi orang yang ada iman, maka perintah itu adalah satu kemanisan. Manis buat perintah tu. Nikmat. Manis. Tapi orang yang tak ada iman, kalau perintah Allah tu, dia rasa susah. Dia rasa alah menyusahkan. Memenatkan. Tapi bagi orang yang mana iman dia kuat, perintah Allah tu adalah satu kenikmatan. Senali kena panah. Orang nak buang tu sakit. Panah yang lekat kat betis dia. So orang show dia kata apa? Bius dia. Zaman dulu mana ada ubat bius. Bius dia apa? Masa dia sembahyang.
Masa Sayyidina Ali sembahyang, orang cabut anak panah yang lekat kat kaki. Lepas dia sudah, Ali kata, kau berkumpul ni nak buang panah ke? Panah dah buang dah. Semasa tuan solat. So, solat tu satu nikmat. Solat tu apa? Satu nikmat. Yang mana, itu satu bius. Bius pun sakit juga. Bius pun sakit juga. Ni satu nikmat. Orang buang tu tak rasa apa. Dia dengan Allah aja. Moga Allah Ta'ala bagi kita iman sedemikian rupa. Dengan perintah Allah ni, sangat mudah. Sempurna. Okey. Dalam hadis ini diceritakan 4 ibadat yang besar. Iaitu sifat-sifat Allah. Maksudnya dalam ibadat ni, dan di situ juga sembahyang, zakat, puasa dan haji. Jadi ibadat ni banyak. Tapi disebut ni 4 ibadat. Imam Ghazali rahmatullahi alaih menyebut ada 10 perkara yang dipanggil ibadat. Tambahan lagi. Cuma di antaranya 4 ni lah ibadat yang besar. Dan tambahan dia tu tilawah Al-Quran, doa, tilawah, baca Quran. Lepas tu zikir, itu juga ibadat. Dan selepas tu tijarah. Tijarah tu juga Imam Ghazali letak dalam bentuk ibadat. Di sini saya tak tulis. Tapi dalam kitab Imam Ghazali dia tulis 10. Lepas tu tijarah. Hidup dengan sunnah. Gitu. Ada 10 yang dituliskan oleh Imam Ghazali. Okey. Jadi 4 ibadat yang besar. 4 ibadat. Sifat Allah terbahagi kepada 2 bahagian. 99 nama Allah dia terbahagi kepada 2 bahagian. Satu sifat jamaliyah, satu sifat jalaliyah. Jalaliyah ni sifat perkasa. 99 tu bahagi kepada 2. Sifat jalaliyah, sifat jamaliyah. Sifat jalaliyah. Takabbur, mutakabbir. Sifat qahar, perkasa. Azizun zuntiqam, yang memberi pembalasan bagi mereka yang bersalah. Ini sifat sifat keperkasaan. Sifat ini Allah Ta'ala tak bagi manusia memilikinya. Tapi bagi Allah dia sempurna. Bagi Allah sifat mutakabbir, sifat takabur tu sempurna bagi Allah. Kalau sifat tu duduk pada Allah, sifat tu sempurna. Allah tu apa? Siapa nama? Apa takrif Allah? Alam. Alam huwa alam. Dia adalah lafaz alam. Huwa lizati wajibul wujud al-ijtima' jami'i sifati kama'. Itu salah satu takrif lafaz Allah. Allah tak beria. Allah itu ialah alam. Nama bagi zat. Alam nama lizat. Nama bagi satu zat. Zat yang macam mana? Wajibul wujud. Kewujudannya adalah wajib. Wajibul wujud. Dan bukan setakat itu, al-ijtima' jami'i sifati kamal. Dan terhimpunnya segala sifat-sifat kesempurnaan. Jadi sifat jalaliyah. Sifat itu sempurna bagi Allah. Sifat itu sempurna bagi Allah. Jadi kalau al-mutakabbir. Bila Allah kata al-mutakabbir. Bagi Allah dia sempurna. Tapi bagi insan, bagi manusia. Jika manusia itu ambil sifat Allah yang takabbur. Manusia itu mardud di sisi Allah. Ditolak di sisi Allah. Manusia yang paling dibenci Allah. Sebab dia ambil sifat Allah yang jalal. Cuma Allah memerintahkan manusia untuk mengambil
meniru Allah, memiliki sifat yang Allah suka, iaitu sifat jamaliyah. Pemaaf, ghafur, dan Allah suka manusia itu bersifat pemaaf. Rahim, penyayang. Rahman, Allah suka dengan sifat Rahman, Ghafur, Rahim. Jadi apabila manusia mengambil sifat itu, maka dialah manusia yang terbaik. Jadi ada satu perbahasan di dalam akidah dipanggil takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlak dengan sifat yang Allah suka. Bagi Allah kita panggil dia sifat. Bagi insan sifat itu dipanggil akhlak. Untuk insan dia adalah merupakan satu akhlak. Tapi bagi Allah dia panggil sifat. Maksudnya kita berakhlak dengan akhlak yang Allah suka. Salah satu ta'rif khalifah. Apa definisi khalifah? Allah Ta'ala kata, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala akan lantik manusia ini sebagai khalifah. Adam AS. Walaupun ayat itu turun untuk Sayyidina Adam AS. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan lantik satu orang khalifah atas muka alam. Jadi, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Satu khalifah. Jadi, satu buah negara, pemimpin seorang je. Jadi pemimpin itulah khalifatullahnya. Orang lain tak khalifatullah lah. Tak. Sebab itu ulama kata, orang yang mana, apa itu khalifatullah? Mereka yang mana takhallaqu bi akhlaqillah. Orang yang bersifat dengan sifat yang Allah suka. Itulah khalifah Allah. Jadi semua orang boleh. Kalau pemimpin seorang je. Ada 2 Perdana Menteri. Boleh. Tapi 5 tahun 3 Perdana Menteri boleh. Tapi 2 orang Perdana Menteri serentak boleh? Tak boleh. Satu negara, satu pemimpin saja. So, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak jadikan umat ni sebagai khalifah. Satu-satu negara, satu pemimpin saja. Tapi kenapa dipanggil khalifah? Setiap orang boleh takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlak dengan sifat yang Allah inginkan. Sifat penyayang, simpati. Simpati satu, empati. Simpati semua orang boleh, tapi empati tu macam mana? Empati tu macam mana? Lepas tu sifat latif. Sifat lemah lembut. Latif ni apa maksud dia? Sifat lemah lembut. Sifat lemah lembut ni macam mana? Allahu Akbar. Sifat latifnya Allah. Allah boleh sabar dengan kerenah manusia. Macam-macam manusia buat dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah kata aku boleh sabar. Itu latif. Lembutnya Allah. Allah boleh sabar dengan kehendak, dengan sifat kerenah manusia. Bila Sayyidina, dalam satu riwayat, bila Sayyidina Isa alaihissalam, Sayyidina Isa alaihissalam, dia duduk tepi laut. Maka datang seekor binatang daripada laut. Binatang itu dalam riwayat mengatakan, menyejukkan pandangan mata. Ada binatang kita tengok seronok. Ada binatang kita tengok benci. Benda yang seronok kan. Tapi biasanya kalau binatang yang kita suka tu dia baby-baby lah. Semua baby semua orang suka. Semua orang seronok. Jadi ada binatang tu. Nabi Isa AS kata datang satu ekor binatang daripada laut yang menyejukkan pandangan mata. Seronok orang tengok. So binatang tadi, dia naik ke darat. Dia lumpurkan badan dia dengan lumpur. Hampir berlumpur. Lepas tu dia pun turun dalam laut. Terkena ombak laut. Maka dia bersih. Tu dia naik lagi. Dia naik lagi. Lepas tu lumpur lagi. 2-3 kali peristiwa ni berlaku di depan
Nabi Isa alaihissalam. So Nabi Isa tanya, ya Allah, apa natijah daripada cerita yang nak disampaikan? Allah Ta'ala kata, Isa akan tiba satu umat selepas kamu daripada satu Nabi. Umat itu, ummati marhumah. Umat yang mana aku menyayanginya. Umat yang mulia. Ummati marhumah dia kata. Satu umat daripada ummati marhumah. Umat yang aku suka kat dia. Maknanya menyejukkan pandangan mata. Umat ni aku suka kat dia. Tapi kerja umat ni dia buat dosa. Dia lumpurkan diri dia dengan lumpur. Maksudnya apa dia? Dia telah nodai kebersihan dirinya. Tapi satu sudut dia bersih balik, dia taubat balik. Ya Allah, ampunlah aku. So Allah kata, aku ampun dia. Macam mana sekali dia buat dosa dengan aku ampun. Kecuali dia syirik dengan aku tak ampun. Dia buat dosa. Lepas tu dia taubat. So Allah ampun. Bukan maksud dosa itu boleh dibuat. Dosa tetap dosa. Tapi nak menunjuk pengampunan Allah tu luas. Dia buat dosa, lepas tu ampun. Okey lah, kita buat dosa, kita minta maaf. Kita buat dosa, kita minta maaf. Maknanya dosa tu boleh buat lah sebab dimaafkan, mudah dimaafkan. Bukan. Dosa tu tak boleh buat pun. Tapi Allah kata, sifat maaf tu yang penting. Betul Nabi Isa tanya, sampai bila nak maaf? Allah kata, manusia letih dengan dosa mereka padaku. Tapi aku tak pernah letih dengan pengampunanku. Manusia ni buat letih. Manusia ni letih dengan dosa. Letih dah buat dosa. Manusia tu letih dengan dosa mereka. Tapi ingat, aku tak pernah letih dengan pengampunan. So Allah balik pada Allah. Kembali pada Allah. Sifat latifnya Allah. Dia boleh apa tu? Boleh melihat kerenah manusia. Macam-macam kerenah kita dengan Allah. Macam-macam kita buat syarat dengan Allah. Allah kata tak apa. Allah itu bersifat latif. La yakhfa latfuhu. La yakhfa lutfuhu. Maka kelembutan Allah itu tidak tersembunyi. Allah tak sembunyikan kelembutan. Allah maafkan pada kita. Itu sifat Allah. Jadi sifat Allah seperti jamaliyah, seperti rahim, ghafur, wudud dan lain-lain. Wadud dan lain-lain. Sifat jamaliyah, keperkasaan Allah seperti jabbar, qahhar, aziz dan lain-lain. Jadi sebab itu sifat-sifat Allah. Jadi bila kita tunaikan tadi sifat-sifat jamaliyah dan sifat yang jalaliyah dan sifat yang jamaliyah. Itu sifat yang Allah. Jadi Allah nak kita mewarisi sifat yang Allah suka. Takhallaqu bi akhlaqillah. Bersifat, berakhlak dengan sifat yang Allah inginkan. Itu sifat. Kedua, jadi dalam menunaikan ibadat. 4 ibadat besar ni. Dalam menunaikan ibadat. Dalam menunaikan ibadat. Dalam menunaikan ibadat, ada sebahagian ibadat kita tunai dengan sifat jamaliyah. Kerana sempurnanya zat tadi. Ada sebahagian ibadat kita tunaikannya dengan sifat jalaliyah kerana perkasanya zat tadi. Okey. Tengok di sini. Solah dan zakat. Kita bersolat dan kita mengeluarkan zakat. Ditunaikan. Kenapa
bersandarkan sifat jalalnya Allah. Kita buat ni sebab kita takut ke Allah. Sebab apa kita sembahyang? Sebab kita takut. Sebab sifat jalalnya Allah. Sebab bila Allah ni perkasa, jadi kita menunaikan solat tu sebab apa? Sebab sandaran sifat jalalnya Allah tadi. Dan kita bayar zakat sebab sifat jalalnya Allah. Sebagaimana Allah perintah, apa maksud dia? Jalal tu. Orang tu buat sebagaimana dia perintah. Qiyam macam mana, rukuk macam mana, sujud macam mana. Jadi kita sembahyang kita tak boleh buat macam mana kita nak. Kita kena buat macam mana Allah nak. Itu maksud sifat jalal tadi. Kita buat macam mana dia nak. Kena rukuk, kena sujud, kena qiyam, kena rukuk, kena sujud, kena tahiyat. Itu 4 hak besar lah. Tidak sebagaimana kita buat tu rukun 13 dia panggil. Hanaf kata rukun 6. Hanafi ada rukun 6 saja. Sembahyang tu ada 6 rukun saja. Kita sembahyang ada 13 rukun. So dia pembahagian secara dalam bentuk pembahagian saja. Jadi kita buat tu macam mana dia suruh. Qiyam. Semasa qiyam, apa yang kita kena baca? Quran. Baca Quran. Masa rukuk, apa yang kita kena baca? Tasbih. Siapa baca Quran masa rukuk tak ada pahala pun. Masa rukuk dia baca Quran. Surah Yasin pula tu. Dapat pahala? Tak. Sebab masa rukuk perintah dia bukan baca Quran. Qiyam tu lah kena baca Quran. Kalau masa qiyam baca Quran 1 ayat 100 pahala. Tapi kita kata kita nak rukuk lama sikit ni. Sebab apa dia? Baca surah Yasin masa rukuk. Dapat pahala? Tak. Sebab kita buat mana kita nak. Tak jadi. Hak kita nak tak jadi. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Wa bihamdih. Kita sambung wa bihamdih. Ana ambil subhana rabbiyal azim saja. Wa bihamdih dia tak sambung. Itu riwayat-riwayat berbeza. Tapi masa rukuk tu kita kena tasbih. Masa sujud kita kena tasbih. Tak boleh baca masa sujud tu baca Quran. Baca Quran dapat pahala? Tak boleh. Jadi kita tunai tu atas sifat jalalnya Allah. Apa maksud jalalnya Allah? Kita buat macam mana dia suruh. Kita kena buat macam mana dia suruh. Zakat. Kita kena keluar macam mana dia suruh. 40 ekor kambing, 1 ekor kambing kena keluar. 30 ekor lembu, 1 binti musannah, bintu labun kena keluar. Bintu labun, bintu makhas. Hak setahun, hak 2 tahun. So, ditentukan oleh Nabi SAW. Tak boleh. Lebih tak apa. Kurang tak boleh. Sepatutnya bintu makhas, binti labun kena keluar. 2 binti labun keluar. Tak, kita kata 2-2 saya nak bagi binti makhas. Hak kambing, hak 3 tahun ke atas belakang. Lembu hak 3 tahun. Patutnya lembu 2 tahun ke atas. Ha? Zakat dia tak. Kami nak bagi binti makhas 3 tahun ke atas. Tak apa, lagi bagus. Kurang tak boleh, lebih tak apa. Jadi begitu. Jadi itu sifat kita buat tadi dengan sifat jalalnya Allah. Satu lagi, puasa dan haji. Puasa dan haji kita tunaikan bersandarkan kepada sifat jamaliyah. Sifat jamalnya Allah. Allah menyukai sifat-sifat jamal seperti perkara-perkara yang baik. Apabila seorang mencintai seorang, selagi tidak berjumpa kekasihnya, maka dia tidak akan lalu makan. Begitulah apabila seorang mencintai Allah semasa bulan Ramadan, dia sanggup berlapar kerana keinginan berjumpa Allah. Sebab apa kita berlapar? Buat apa kita berlapar? Sebab kita sanggup. Kita buat tu sebab atas dasar kita cinta pada Allah. Sifat jamal tadi. Dan selepas puasa, barulah datang musim haji.
musim haji, kemuncak sifat jamal. Apabila seorang itu mencinta seseorang lagi tidak berjumpa kekasihnya, maka dia tak akan makan dan minum. Begitulah juga apabila mencintai Allah semasa Ramadan, kita sanggup berlapar kerana keinginan untuk berjumpa Allah pada bulan Syawal, pada bulan Zulqa'dah. Kita nak masuk Zulqa'dah lah. Dan pada bulan Zulhijjah, kerana mencintai Allah, kita pergi berjumpa Allah di Baitullah seperti orang yang mabuk cinta. Pergi tu macam orang mabuk. Apa dia? Kau raja ke? Kau menteri ke? Kau presiden ke? 2 helai kain je kau kena pakai. Ihram. Macam mana kamu sekalipun, siapa presiden ke? Siapa menteri ke? Siapa Perdana Menteri ke? Siapa raja ke? Siapa hebat ke? Tak ada. Pergi dengan 2 helai kain je benar. Ihram. Kepala pun tak boleh pakai apa. Tanjuk pun tak boleh pakai. Mahkota pun tak boleh pakai. Serban pun tak boleh pakai. Kepala botak. Kepala tak ada apa atas kepala. Pergi dengan 2 helai kain. Pergi macam orang mabuk cinta kan? Tak kisah. Orang mabuk macam mana? Orang mabuk cinta tak kisah dah. Tak kisah dah. Kusuk masai rambut dia. Orang putus cinta macam mana? Perah kan? Oh. Tengok perah. Itu orang putus cinta. Ni orang dengan Allah. Mabuk cinta dengan 2 helai pakaian yang tidak berjahit. Dan tiada apa di atas kepala. Semasa bertawaf di Baitullah, Istilam dan cium Hajarul Aswad. Oh, kena Hajarul Aswad pun boleh kena cium. Cium apa? Cium batu je. Tak, sebab itu perintah. Istilam. Sampai Hajarul Aswad, rukun Hajarul Aswad, istilam. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Angkat tangan, istilam. Buat macam tu. Allahu Akbar. Haji ialah kemuncak keasyikan. Kedua-dua sifat ini dimiliki semasa menunaikan perintah Allah. Misalnya dalam perhubungan kita dengan guru-guru dan masyaikh agama, kita perlu ada sifat cinta dan takut. Pelajar yang mempunyai sifat takut kepada ustaz adalah salah. Takut saja pun salah. Cinta saja pun salah kerana pelajar akan menjauhkan diri daripada ustaz dan tiada keberanian untuk mendekatinya dan bertanya. Ini menyebabkan pelajar itu tidak dapat disempurnakan. Islah dia tidak dapat disempurnakan. Sebab lari daripada ustaz. Begitu juga kalau ada sifat muhabbah tanpa takut, tidak boleh juga kerana pelajar akan menjadi terlalu berani. Sehingga tidak wujud lagi perasaan hormat kepada ustaznya. Ini atas bahasa pelajar. Sebab saya tulis kitab ni untuk pelajar aja dulu. Jadi begitulah sifat-sifat ibadat-ibadat. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kita amalkan. Nanti kita bersama lagi cabang iman. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil mutin wa ya rahimal masakin ويا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنئنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.